Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Hadi bin Abdul Syukur. Nombor matrik saya 10 DKM 21F118. Okey, hari ini saya akan membincangkan tentang penciptaan mobile game. Okey. Kemajuan dunia teknologi pada hari ini telah mewujudkan perkembangan yang begitu pesat dalam semua bidang. Teknologi yang tiada batas dan sempadan sentiasa berkembang dari sehari ke sehari telah mewujudkan berbagai sistem, alatan dan kelengkapan terkini dicipta bagi membantu memudahkan manusia dalam melakukan aktiviti harian mereka termasuk dalam sistem pendidikan. Perkembangan pesat teknologi telah memberi impak yang sangat besar kepada hampir semua sistem di seluruh pelosok dunia. Kemajuan teknologi ini bukan sahaja memudahkan proses sesuatu sistem, malah meningkatkan kualiti dan kuantiti penghasilan, bahkan ia turut mempercepatkan lagi aliran kerja. Kewujudan teknologi dan maklumat mempengaruhi penciptaan kaedah dan cara baharu bagi penyampaian maklumat dan pengetahuan kepada masyarakat umumnya, pada para penuntut ilmu khususnya. Teknologi telah menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat dan ia seolah-olah menjadi pelengkap kehidupan semua orang dalam zaman serba moden dan canggih ini. Objektif kajian berdasarkan tajuk ini menerangkan secara ringkas tentang definisi mobile apps, hujahan dalil, etika dan profesional, dan dapat menyimpulkan secara ringkas keseluruhan hasil kajian kami mengenai mobile apps, dan juga dapat memberi cadangan dan penambahbaikan untuk membaiki masalah ini dalam kalangan masyarakat. Okey, definisi. Dari segi bahasa, mobile apps boleh definisikan sebagai aplikasi mudah alih adalah sebuah perisian aplikasi direka untuk digunakan di peranti mudah alih seperti telefon pintar, komputer dan tablet. Aplikasi mudah alih sering berbeza dengan aplikasi desktop yang berjalan pada komputer desktop dan dengan aplikasi web yang berjalan di penyemak imbas web mudah alih dan bukannya secara langsung pada peranti mudah alih. Permainan video merupakan permainan elektronik yang melibatkan tindak balas dengan antara muka penggunaan user interface untuk menghasilkan maklum balas visual di sebuah peranti video. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ikram bin Muhammad Ghazali, nombor matrik 10 DKM 21F 1038. Dalil dan uraian. Afahasibatum annama khalaqnakum abasan wa ankum ilaina la turja'un. Firman Allah Subhanahu wa taala, maksudnya, maka adakah patut kamu menyangka bahawa kami hanya mencipta kamu sahaja dengan tiada sebarang hikmah pada ciptaan itu, dan kamu menyangka pula tidak akan dikembalikan kepada kami. Surah Al-Mu'minun. Ayat ini mengingatkan kita bahawa kita diciptakan bukan sia-sia tetapi ada asas tujuan dan matlamatnya, iaitu hamba Allah dan pemegang amanahnya di bumi sebagai khalifah Allah. Dalil 2. Wa iz ra'au tijaratal aw lahwan fansu ilaiha wa taraku qaiman kul ma indallahi khairum minal lahwi wa minal tijaratil wallahu khairul raziqin. Firman Allah di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 11. Maksudnya, dan apabila mereka mengetahui kedatangan barang-barang dagangan atau sesuatu hiburan, mereka bersurai kepadanya dengan meninggalkan engkau berdiri. Katakanlah, yang ada di sisi Allah lebih baik dari hiburan dan
barang-barang dagangan itu, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ayat ini menerangkan secara ringkas mengenai keutamaan ibadah melebihi hiburan dan yang sewaktu dengannya. Contoh adalah seperti permainan video. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Rasulullah agar memperingatkan umat manusia bahawa mengutamakan amal ibadah adalah lebih baik dari hiburan. Ini menunjukkan hiburan termasuklah permainan video adalah dibolehkanakan, tetapi tidak sehingga boleh menimbulkan kelalaian dan melupakan ibadah seharian. Bahkan amalan kebaikan adalah lebih baik daripada hiburan atau permainan video. Mengaitkan dalil. Dalam kajian ini, sains, teknologi dan kejuruteraan Islam berkait rapat dengan tajuk yang kami bincangkan, iaitu mobile apps. Contoh mobile apps yang kami kaji ialah Pokemon Go dan lain-lain. Hal ini menunjukkan era teknologi sedang berkembang pesat dengan dunia dan masyarakat kini, tetapi mobile apps ini juga mempunyai fatwa dan dalil yang berkaitan dengan agama Islam, iaitu berdasarkan surah Al-Jumu'ah dan Al-Mu'minun yang kami sertakan di atas. Firman itu juga memberi nasihat kepada masyarakat sejagat yang beragama Islam supaya tidak lalai atau leka dengan perkara dunia, kerana kita wajib melaksanakan perintah Allah terlebih dahulu. Contoh-contoh mobile app, game mobile apps. Antara contoh-contoh mobile app yang terkini sehingga menular di kalangan masyarakat dunia tanpa batasan, iaitu permainan Mobile Legends, PUBG, Free Fire dan sebagainya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Haziq Hasnan, nombor metrik 10 DKN 21F1086. Implikasi pengabaian etika terhadap penghasilan dan penggunaan teknologi tersebut. Ketagihan melampaui terhadap gadget. Remaja atau orang dewasa dalam kalangan masyarakat yang terlalu meminati permainan video akan menjadi ketagih terhadap gadget kerana setiap hari mereka mengalami perkara yang sama sehingga mengabaikan waktu tidur maupun makan, sehingga menjejaskan rutin harian. Menjejaskan gangguan emosi. Mereka akan mudah marah dan merasa tertekan apabila kalah dalam permainan video kerana mereka terlalu kecewa dan obses sehingga meletakkan harapan yang tinggi dengan permainan tersebut. Isu-isu berkaitan, memenuhi atau bertentangan dengan kehendak syariah. Isu permainan video ini memenuhi kehendak syariah kerana ia boleh dikategorikan sebagai melanggar nyawa. Contohnya, apabila masyarakat terlalu mementingkan permainan video dari makan dan tidur, ia akan menjejaskan tahap kesihatan seseorang itu. Seterusnya, isu permainan video juga memenuhi prinsip syariah yang boleh dikategorikan sebagai melanggar agama kerana apabila masyarakat terlalu leka dan lalai dengan permainan itu, mereka akan meninggalkan perkara wajib seperti solat, sedangkan hal dunia mereka utamakan, tetapi hal akhirat mereka ambil sikap acuh tak acuh. Punca masalah, kurang didikan agama. Punca masalah permainan video ini berleluasa dalam kalangan masyarakat adalah kurang didikan agama daripada ibu bapa. Hal ini menyebabkan anak-anak menjadi degil dan suka mendengar nasihat daripada orang sekeliling mereka. Punca masalah 2, pengaruh daripada rakan sebaya. Punca yang kedua adalah pengaruh daripada rakan sebaya dalam kehidupan seharian. Misalnya, kebanyakan remaja atau golongan dewasa sekalipun ini suka membuang masa dengan melepak di kawasan-kawasan seperti cyber cafe yang menjadi tempat mereka berkumpul untuk bermain permainan video sesama mereka. Jalan penyelesaian, memberikan didikan agama. Cara penyelesaian yang pertama ialah ibu bapa ataupun guru hendaklah memberikan didikan agama yang secukupnya supaya anak-anak bijak untuk membezakan permainan video yang berunsurkan judi maupun perkara yang diharamkan dalam prinsip syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Firdaus bin Amir, nombor metrik 10 DKN 21F1070. Kesimpulannya, hasil dari kajian ini, permainan video merupakan permainan elektronik yang mempunyai kebaikan dan juga sudah tentu mempunyai keburukannya.
Sekiranya ia digunakan dengan cara yang baik, maka ia boleh memberikan kebaikan dan juga sebaliknya. Contoh kebaikan yang boleh diperolehi adalah dapat meningkatkan kemampuan kerjasama antara kumpulan. Oleh itu, langkah baiknya jika kita menggunakan nilai kerjasama untuk menyampaikan perkara kebaikan kepada orang di sekeliling, untuk mendapatkan keridaan Allah. Tetapi apabila seseorang tidak dapat mengawal keinginan untuk bermain permainan video, sudah pasti kelalaian akan berlaku, dan hal ini sekaligus dapat mengundang pelbagai isu moral dan akhlak dalam kalangan masyarakat. Sementara itu, sebagai umat Islam, kita perlulah menggunakan masa dengan perkara yang berfaedah dengan menggunakan setiap panca indera untuk menikmati setiap keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, berfikir mengenai kebesarannya dan mengelak daripada perkara yang boleh melalaikan. Pendek kata, kita boleh berhibur melalui permainan video, tetapi perlulah secara bersederhana sehingga tidak mendatangkan kelalaian. Cadangan pertama yang kami lontarkan ialah golongan yang lebih berusia sepatutnya menunjukkan contoh yang baik dan memberi inspirasi kepada masyarakat ataupun golongan muda supaya dapat menjamin masa depan negara. Cadangan yang kedua ialah kerajaan perlulah memberikan perhatian dan tumpuan dengan mengawal sistem teknologi dalam internet supaya masyarakat akan lebih bijak memilih antara kebaikan dan keburukan teknologi.